dalam masyarakat kita, makhluk halus diyakini wujud oleh kebanyakan masyarakat di dunia. Lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat primitif, kewujudan makhluk halus boleh dikesan dalam cerita-cerita dongeng, kitab agama dan cerita-cerita lisan. Meskipun demikian, sesetengah pihak mengklasifikasikan jin dan syaitan ke dalam kelompok makhluk halus juga. Bagi makhluk halus yang menyerupai seseorang, ramai beranggapan bahawa kebanyakan makhluk tersebut adalah makhluk yang dipelihara oleh orang yang diserupai. Makhluk ini ada digelar polong atau juga digelar sebagai hantu raya. Namun, kita tidak dapat meyakini kebenarannya kerana peristiwa seram ini telah terjadi padaku sejak puluhan tahun yang lampau, dalam anggaran 5 hingga 6 tahun. Pada waktu itu, ayah menyewa rumah kampung yang mana keadaan rumah itu agak usang. Atas tidak kemampuan, ayahku menjadi alasan mengapa ayah terpaksa menyewa rumah sedemikian. Kami tinggal 4 beranak. Ayah, ibuku, kakak dan aku yang paling bongsu. Rumah kami hanyalah memiliki 1 bilik tidur, 1 ruang tamu dan 1 bilik air. Begitulah daifnya kami pada waktu itu. Seingat aku, tahun itu sekitar 80-an. Begitulah serba sedikit keadaan rumah kami supaya anda dapat bayangkan bagaimana suasana keadaan rumah kami pada ketika itu. Oleh kerana bilik tidur hanya 1, memang menjadi kebiasaannya ayah dan ibu akan menggunakan bilik itu sebagai tempat tidur mereka. Aku dan kakak tidur di ruang tamu yang beralaskan toto. Hanya itu yang ada. Tiada tilam yang empuk yang dapat kami gunakan sebagai alas tempat tidur kami pada waktu itu. Kisah seramku bermula apabila pada satu malam itu, sedang aku tidur dengan nyenyak, tiba-tiba aku terbangun kerana aku terasa hendak membuang air kecil. Dalam hati kecilku, alah, time-time macam ni lah dia nak membuang. Macam mana je? Aku kejut kakak. Kak, tolong kak temankan pergi tandas boleh tak? Dalam keadaan keakak aku yang tengah mamai, dia menyuruh aku pergi seorang diri. Pergi je lah, akak ngantuk ni. Tandas pun bukan jauh, ya? Alah kak, tolonglah kak. Kak, aduh macam mana Akhirnya nak tak nak, aku gagahi juga hajat untuk ke tandas walaupun keseorangan. Rasa memang dah tak tahan sangat dah ni untuk membuang. Dalam keadaan mamai, aku memandang ke dinding. Kulihat jam telah pun menunjukkan pukul 2:30 pagi. Aku bangun dan berjalan menuju ke tandas yang terletak di belakang rumah kami. Sebelum sampai ke tandas, aku akan melalui bilik tidur ayah dahulu. Kemudian ruang dapur, kemudian baru sampai ke ruang bilik air. Sesampainya aku di pintu menuju ke bilik air, aku terdengar bunyi paip air terbuka, seolah-olah sedang digunakan oleh seseorang. Dalam hati kecilku, alah, siapa pula yang guna tandas ni? Dahlah tak tahan ni, nak membuang. Dalam benak fikiranku, ini mesti ayah, tak ayah ibu. Tanpa berfikir panjang, entah macam mana, aku boleh tergerak. Aku terus menganggap ayah yang ada di dalam. Aku teriak, ayah, boleh cepat sikit tak? Dah tak tahan ni. Ayah menjawab, oh ayah. Sementara menunggu ayah siap, aku duduk di kursi meja makan yang ada di dapur. Sambil berteriak lagi, cepat tau ya. Ayah menjawab, Seminit kemudian pintu bilik air pun dibuka. Dalam hatiku berkata, Alhamdulillah, ayah dah siap. Aku tenung ke pintu bilik air itu sambil berteriak, ayah? Mana ayah ni? Aku mendekati pintu bilik air yang hanya terbuka sedikit.
Aku dekatkan lagi wajah aku ke arah pintu bilik air. Aku teriak lagi. Ya, ya. Aku pun tolak pintu bilik air untuk melihat keadaan dalam bilik air sepenuhnya. Ya Allah, tak ada sesiapa di dalam. Bilik air pun gelap. Bunyilah gelap sampai tak nampak benda-benda yang ada di dalam bilik air itu. Dalam keadaan ketakutan, aku terus berlari menuju ke bilik tidur ayah dan ibu. Menjenguk perlahan-lahan ke dalam. Aku lihat ayah dan ibu sedang tidur nyenyak. Lagilah aku terkejut. Dalam hatiku berkata, habis siapa dalam bilik air tadi? Boleh jawab lagi. Siapa je? Dalam keadaan takut, aku menengok kembali ke arah pintu bilik air dari pintu bilik tidur ayah. Perlahan-lahan aku tengok, tiba-tiba aku terlihat susuk tubuh air menyerupai ayah dalam keadaan bahunya bersandar di dinding pintu bilik air sambil tersenyum. Ya Allah, jantungku berdegup kencang melihat apa yang ada di depan mataku. Wajahnya serupa ayah sambil mengenakan pakaian yang sering ayah gunakan untuk ke tempat kerja. Dalam keadaan ketakutan, aku terus berlari ke ruang tamu ke tempat aku dan kakak tidur. Aku pun baring sambil menutup semula badanku dengan selimut sambil pejamkan mata. Nasib aku baik. Malam itu tidak mengikuti aku sampai ke tempat tidur. Pejam punya pejam, akhirnya aku tertidur hingga keesok pagi. Sehingga kini, kisah seram aku ini aku tidak pun ceritakan pada sesiapa. Biarlah ia menjadi kenangan seram buat aku seorang. Persoalannya, adakah ayah ada membela sesuatu? Dalam fikiranku, mudah-mudahan ayah tidak melakukan kerja khurafat itu. Kini ayah telah pun sudah tiada. Semoga ayah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.